Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi dengan izin dan limpahan kurniaan darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahi kurniaan-Nya ke dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, masyarakat kita dan negara daripada musibah wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Baik, malam ni siri yang ke-9, kita akan mengkhatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan Jalan Hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita dapat berada pada bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, pada ceraian ketiga, iaitulah berkenaan dengan adab-adab dengan orang yang kita kenali. Malam ni malam terakhir kerana malam esok berdasarkan takwim kita akan masuk kepada Ramadan dan bermulanya untuk solat sunat tarawih diadakan. Jadi kita kuliah maghrib hanya setakat malam ini sahaja. Untuk pengisian sepanjang bulan Ramadan, nanti insya-Allah kita akan usahakan, kita akan maklumkan apa bentuk pengisian yang akan kita sediakan sepanjang satu Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. Baik. Ceraian yang ketiga iaitulah ada adab dengan orang yang kita kenali namun bukan sahabat karib. Yang sahabat karib ataupun orang yang tidak dikenali kita dah bincang sebelum daripada ini. Maka Imam Ghazali menyatakan hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lain halnya dengan sahabat karib, maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak dikenali, maka jangan engkau mencampuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Maka kurangkanlah daripada berkenalan sekuasamu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu terjumpa di madrasah atau di masjid jami' atau surau-surau atau dalam negeri atau dalam pekan, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Orang yang kita kawan, kita selalu jumpa namun kita tak berapa rapat. Maksudnya jangan kita nak bergurau berlebih-lebihan kerana kita tak kenal watak dia, kita tak kenal siapa diri dia sebenar. Dan dalam masa yang sama jangan kita memandang rendah pada mereka dengan sangkaan yang tak elok kerana hakikat dia mungkin boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Nampak pakai baju biasa, kita sangka dia lebih miskin pada kita, rupa-rupanya dia tokai perniagaan yang besar. Mungkin boleh jadi. Sebab itu, bila kita dengan adab dengan orang yang kita kenali tapi bukan sahabat karib, kita jangan melampaui dalam gurauan, serta dalam masa yang sama jangan kita memandang dengan sangkaan yang tak elok mengikut pada zahir paras rupa mereka. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepangkatan dunia, kerana yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah dan hina pula seluruh isinya. Ini dalam sabda Nabi. Oleh kerana itu, bila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah engkau mengorbankan akan agamamu kerana hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, yakni ahli dunia. Maka siapa yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang daripada mendapat sebarang keuntungan daripada mereka. Kalau zahir mereka tu ada lebihan, contoh harta, pangkat, jangan pula kita terlampau memuja-muja mereka. Nampak sangat kita ni menyending terhadap akan duniawi mereka itu, maka jatuhlah maruah, jatuhlah nilai agama kita, kan? Baik.
Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu. Bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah amalmu. Tak payah nak berapa layan sangat. Yang penting kita menjelaskan tugasan kita. Kerana apa? Kerana yang paling utama adalah kita terus berada di dalam keadaan mendapat pahala. Kadang-kadang di dunia ni ada perkara yang kita tak mampu nak mendapat menang pada pandangan manusia. Yang paling utama adalah kita mendapat kemenangan di akhirat yang terlebih utama. Sebab itu kalau kita sibuk di dalam perbalahan yang berlarutan, nanti akhir sekali dia akan dikuasai oleh emosi dan akhir sekali lari niat kerana masing-masing nak menegakkan kebenaran di peringkat mereka, bukan mencari kebenaran. Last perdebatan ilmiah menjadi konsep menegakkan benang yang basah pada peringkat masing-masing. Itu selalu Imam Ghazali pesan. Dan jangan kau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 daripada 100 pun susah engkau dapatkan. Dan jangan engkau merasa hairan apabila mereka mencela engkau dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu. Kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang, mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Maksudnya, dalam hal tersebut, jangan kita nak terasa sangat dengan pujian ataupun penghargaan serta perkara yang sebaliknya. Kerana apa? Hakikatnya kadang-kadang mereka muji itu sekadar nak ambil hati. Bukan perkara yang sebenarnya. Contoh dia nak kata walhal perkara yang sebenarnya hanya kita yang tahu. Contoh dia nampak kita pada Zuhair nampak macam kita ni baik. Dia kata baiklah awak ni. Walhal kita tahu kita ni banyak lagi kekurangan. Sebab itu jangan nak ambil hati sangat. Akhir sekali bimbang nanti daripada pengaruh bermujamalah kita sebut secara berlebih-lebihan, kita pula akan terpengaruh dengan sikap yang tak berapa elok. Begitulah sebaliknya, kalau mencela akhir sekali kita akan menjadi orang yang biasa mencela, hatta kepada orang yang baik. Ibu bapa guru kita pun mencela tu menjadi perkara yang biasa. Walhal perkara tersebut adalah sikap yang kurang baik. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Tak macam contoh beberapa situasi musibah. Ada segelintir manusia ni, dia memang di musibah. Lalu bahagian jabatan kebajikan seumpamanya dah memberikan mereka bantuan dan disediakan rumah sementara untuk mereka duduki selepas tamat tempoh balai masyarakat. Ada yang segelintir sikapnya tak nak duduk kerana mereka lebih suka duduk di balai masyarakat. Kerana apa? Mengharapkan bantuan orang setiap hari. Bayangkan kalau seorang datang RM200 dulu, seorang datang 210 hari, seorang 10 hari, 10 orang satu hari, 2,000 dah dapat percuma macam tu. Ni ada kes yang berlaku. Dak baru balik berjumpa dengan bahagian pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat daerah Subang Jaya. Ada perkara begitu. Maka kadang-kala kerana apa? Kerana tamak pemberian tadi itu. Kan? Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah akan nikmatmu. Dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jikalau ia lemah daripada menolong kau, maka jangan engkau persalahkan dia. Dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Orang yang kalau mampu kita ucap terima kasih, tapi tak perlulah kita nak bergantung sangat pada dia dari sudut pengharapan kita. Bagi mereka yang tak mampu pula, jangan kita nak mendedahkan kelemahan kepada orang lain pula. Maka perkara itu adalah perkara yang tak elok. Dan hendaklah kau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain. Dan janganlah kau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku kerana keuzuran yang tidak dapat dielakkannya, sedangkan keuzurannya itu tidak aku ketahui.
Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengannya. Dan jikalau mereka salah faham di dalam satu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan kau ajarkan akan mereka kerana mereka akan mengambil ilmu daripadamu. Kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil, maka pada itu hendaklah engkau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras ataupun kasar. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka, dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin si Fulan. Aku adalah Al-Fadil Fulan bin si Fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Kerana perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi, orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka meminta ampunlah kepada Allah daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah terhadap dirimu. Maka ini kata-kata Imam Ghazali. Jangan sampai kita pula mengangkat diri kita kerana nak menunjukkan kita lebih daripada dia. Akhir sekali kita hilang pertimbangan. Kita ni takabur dan jadi sombong serta riak terhadap apa kelebihan yang ada pada diri kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Benda baik datang daripada siapa pun, maka itu mesti diambil. Kerana itu ada satu kaedah disebutkan, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok siapa apa yang diperkatakan. Jangan semata-mata tengok siapa yang kata. Takut nanti bimbang kalau benda tu orang yang tidak kita senangi, walaupun dia kata baik, tapi sebab individu tersebut kita tak minat pada dia, kita tolak mentah-mentah. Sedangkan kebenaran itu al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu adalah terlebih layak untuk diikuti. Baik. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqah pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya sibuk dengan masalah khilafiyah, perdebatan ilmu masail al-khilafiyah. Maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada suatu mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Maka mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Jangan dekat dengan golongan yang sibukkan berdebat benda yang tidak berkesudahan. Kerana apa? Tidak membawa kepada faedah dan untuk nak beramal. Bahkan jauh daripada mereka yang suka cepat menghukum. Kerana apa? Mereka yang sifat ada cepat menghukum ini, maka sifat mereka kalau ada kesalahan dia akan ulang sehinggalah ke akhir kiamat. Dan mereka bukan nak menasihati kesalahan, tapi mereka mereka nak menjatuhkan maruah ataupun membunuh karakter. Itu bahaya. Orang yang menasihati secara ikhlas, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang berlapik dengan alasan menasihati, namun dalam keadaan hakikatnya tindakannya itu melampaui dan akhir sekali membunuh karakter tersebut. Seolah-olah macam manusia ini tidak pernah atau tidak boleh buat kesilapan. Itu masalah. Disebutkan oleh Imam. Sebab itu akhir sekali kalau dia jumpa keaiban kamu, dia akan sebut, dia akan hitung benda yang halus-halus, maka dia akan ini. Maka contohnya apa? Contohnya waktu dia kenal daripada sejak sekolah rendah. Kau sekolah rendah pun baju pun tak butang. Tiba-tiba sekarang nak jadi ulama. Nampak tak? Nanti benda tadi itu adalah sifat orang yang
yang tak elok, suka menghukum dan akhir sekali mereka ni akan membunuh karakter seseorang tersebut. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang kau dapatkan sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka cuba menabur fitnah dan berita-berita bohong. Siapa sahaja yang dia tak suka, dia akan jadikan semua orang akan tak suka kepada apa yang dia tak suka. Ini sifat orang yang tak elok. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan sahaja. Dan jika mereka marah kepadamu, mereka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Kepura-puraannya saja. Jumpa, senyum, tapi bila berpisah, berkata di belakang. Maka ini adalah satu persahabatan yang tidak kita panggil jujur lah. Tidak jujur. Apa yang aku sebutkan ini adalah satu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah, maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu, maka betapa pula engkau dapati jikalau seorang itu betul terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Qadhi Ibnul Ma'ruf, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marratin. Fal rubbama inqalaba sadiqu fakana a'rafa bil madarrati. Berhati-hatilah daripada musuhmu sekali, dan berhati-hatilah daripada persahabatanmu 1000 kali. Kerana apa? Kerana mereka yang bersahabat ni, kalaulah berpaling dan akhir sekali memusuhi kita, maka segala perkara luar dan dalam dia akan tahu. Maka lebih bahaya daripada musuh yang berada di luar, kerana mereka hanya nampak apa yang dizahirkan sahaja. Tapi sahabat ni bila dah rapat, bila dah kenal, akhir sekali perkara yang melibatkan aib, perkara yang melibatkan rahsia dalaman, semua tahu. Maka ini lagi bahaya. Sebab itu hati-hati. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Dulu sama-sama membina pasti. Namun apabila dia dah berubah haluan, dia pun tidak bersama dengan PAS, jadi PAN. Habis sekali semua benda. Pasti dia nak dakwa, nak ambil balik harta, nak ambil balik bangunan, nak tuntut balik tanah. Walhal dulu bangunkan sama-sama. Ini antara salah satu contoh. Bila akhir sekali menjadi seteru politik, maka lebih bahaya daripada seteru politik yang hanya bersifat luaran saja. Dan berkata Abu Tammam dalam makna yang sama, adu wuka min sadiqika mustafadu fala tastakthiranna minas sihab fa inna da'a aktharu ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarab. Banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu, oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Cuba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Bukan maksud tak boleh kawan banyak, tapi dalam kita bersahabat, maka kita kena jaga adab dan kita kena berwaspada. Jangan sampai perkara yang terlampau sulit pun kita ceritakan bermudah-mudah kepada orang lain. Apatah lagi sahabat yang sekadar yang biasa, maka kita tak kenal, maka apa perkara-perkara yang bersifat keselamatan, keaiban, maruah, maka tidak wajar kita nak cerita kepada orang ramai. Begitulah dalam kita konteks. Contoh mudah cerita sekarang, media sosial. Media sosial ni kalau kat Facebook ada 5,000 friend. 5,000 friend tu bukan semua yang karib dengan kita. Tapi kat media sosial ni semua kita cerita benda yang sulit, benda yang melibatkan air muka, benda yang melibatkan maruah. Maka perkara ini sebenarnya kita membuka pekung di dada. Kita membuka sendiri laluan-laluan yang akhir sekali boleh berlaku manipulasi ke atas diri kita. Sebab itu kalau kat Facebook pun kan ada dia punya status dia, sama ada untuk umum, sama ada untuk sulit. Maka yang bersifat sulit kita sulitkan supaya ia hanya pada mungkin ahli keluarga kita, friend kita sahaja yang tidak melibatkan umum. Benda tadi tu boleh adjust. Sebab itu satu info dia ada rahsia, sulit dan ada umum. Ada rahsia, ada sulit dan juga ada umum tadi tu. Contoh dalam program-program sekalipun pun sama. Ada program bersifat dakwah yang bersifat terbuka. Ada program bersifat tarbiyah, bersifat dalaman. Maka tak perlu program bersifat tarbiyah dalaman dibuka kepada orang luar. Takut dibimbangi konten perbahasan apa yang kita bincang tak difahami oleh orang lain. Contohnya, apa perkara-perkara yang melibatkan kita panggil hal-hal yang melibatkan malu, maka perkara tersebut adalah perkara yang bersifat sulit,
Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Ala dalam syairnya yang bermaksud, ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Tak perlulah kita nak mencari musuh. Mereka nak bermusuhan kita, kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi kita sendiri jangan mencari musuh. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara ini aku dapat selamat daripada kejahatan mereka. Ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Jangan cepat kita nak marah kepada seseorang. Tapi tahan diri, kita berikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Kalau kita asyik mudah nak marah, maka kita akan memperbanyakkan musuh daripada sahabat. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka betapa aku akan selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka, tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik. Kerana itu bermakna memutuskan persaudaraan. Kita nak berkawan lebih-lebih, kita pun kena berwaspada. Kalau kita memutuskan silaturahim, tak boleh. Kerana memutuskan silaturahim ini adalah haram. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk syurga mereka yang putus silaturahim. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat dari gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Jangan sampai kita menaruh perasaan terhadap seseorang yang akhir sekali membelakangi akan fokus utama kita, iaitulah redha Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semata-mata nak gembirakan dia, kita sanggup buat perkara yang bercanggah dengan syarak. Semata-mata kita nak hindar daripada ketakutan kita pada dia, kita sanggup buat perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak pun tak boleh. Sebab itu jangan sampai ada makhluk yang mana mengambil tempat yang terlebih utama dalam kita mencari perhatian tersebut. Yang jadi masalah apabila perkara tersebut adalah sehingga melakukan sesuatu yang mana bercanggah dengan syarak. Sebab itu diperingatkan persahabatan, persaudaraan adalah semata-mata kerana Allah. Berjumpa atau berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan kerana habuan dunia semata-mata, bukan kerana ada kepentingan bersifat duniawi, kan? Bukan kerana ada perkara-perkara yang kita panggil selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang paling utama sekali, letakkan persahabatan tadi kerana Allah. Jadi kalau seseorang tadi ada berlaku salah dan silap, nasihat di antara satu sama lain, watawasau bil haqqi, dengan kebenaran, watawasau bis sabri, dengan kesabaran. Maka semata-mata kerana Allah. Bukan kerana marah, bukan kerana emosi, bukan kerana dendam, bukan kerana akhir sekali daripada sahabat baik jadi permusuhan ketat. Maka ini perkara yang tidak elok. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong, dan rendahkanlah dirimu tetapi bukan kerana hina. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam urusanmu, kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair yang bermaksud, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan jalan itu yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Itu selalu dipesan, apa sahaja pertengahan tindakan dan emosi kita. Bahasa Arabnya wasatiyah, pertengahan. Kalau kita benci, jangan kita melampaui dalam benci, kerana mungkin suatu hari nanti kita akan berkasih sayang dengan orang tersebut. Kalau kita berkasih sayang pun jangan terlampau sangat dalam kita berkasih sayang, kerana mungkin suatu hari nanti kita akan diuji bermusuhan dengan orang tersebut. Maksudnya melampaui tadi itu sampai lupa Allah, sampai lupa batasan syariat. Sanggup semata-mata sayangkan orang tadi itu, perkara haram pun lantak-lantaklah. Yang penting orang tadi gembira. Jangan. Tak, kita sayang kepada bini kita. Contoh, bini kita waktu tu diminta sesuatu perkara yang kita tak mampu. Sayang punya pasal, kita pergi rompak harta semata-mata nak tunaikan hasrat dia tadi. Maka itu satu perkara yang salah. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun kecuali apabila engkau mempunyai hajat.
Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu dan jangan engkau menyilang kakimu dan jangan engkau suka memainkan janggutmu dan jangan engkau mencokil gigimu atau mengorek lubang hidungmu dengan jari dan jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan kahak dan jangan terlalu banyak menghalau lalat daripada mukamu dan jangan engkau suka menggeliat atau menguap di hadapan orang ramai atau ketika engkau sedang solat dan seumpamanya. Maka jangan buatlah suatu tindakan gerak-geri yang kalau kita tengok perkara tersebut pun kita tak berapa senang. Contohnya apa? Kita duduk ramai-ramai, kita batuk. Kita batuk menghadap kat muka seorang. Macam tu. Adakah kita suka kalau orang lain pula batuk menghadap muka kita? Tak. Maka bila nak batuk, kita cover dengan, tutup dengan tangan dan kita berpaling ke arah belakang. Arah tepi yang tak ada manusia. Umpama apa sajalah sikap-sikap adab yang tidak bersesuaian. Dok, kita nak sakit perut, nak buang angin, nak kentut. Dok ramai-ramai kita pun bagi kentut di hadapan orang ramai. Maka itu tindakan. Jadi perkara gambaran yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi itu, korek hidung, congkak gigi, apa sebagai main janggut tadi itu, pada iktibar mana-mana yang tidak sopan dan perkara tadi itu tidak comel sebagai persahabatan tadi itu. Kerana apa? Seolah-olah kita ni tidak ada adab langsung. Jangan buat. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang, percakapanmu teratur dan tersusun dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjuk kehairananmu yang bersangatan. Dan jangan kau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu atau keindahan syairmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan peribadimu. Jangan pula kita banyak menceritakan perkara-perkara yang kita panggil jack diri sendiri. Jadi kumpul ramai-ramai hanya cerita kehebatan diri sendiri saja. Tidak prihatin kepada orang lain, tidak mahu membantu atau mendengar cerita orang lain. Bila orang lain cerita pula, dia buat-buat dono je. Yang dia tahu, contohnya. Maka perkara tersebut adalah perkara yang tak molek. Sebab bila bercerita, bersahabat, kita nak share, kongsi maklumat, mana yang boleh kita bantu, mana yang boleh kita dapat manfaat bersama. Kan? Biasanya itu adalah normal, fitrah manusia. Tapi kalau duduk dalam satu kumpulan, dia nak cerita kehebatan diri dia, semua orang kena dengar. Semua orang kena sampai katakan baguslah apa, akan terpaksa. Tapi bila cerita selain pada itu, dia sendiri tidak nampak ada minat ataupun dia nampak macam mahu berpaling daripada topik perbincangan bersama. Ini adalah satu sikap yang tak baik kerana hanya mementingkan diri sendiri sahaja. Dan jangan kau suka berias seperti beriasnya perempuan dan jangan pula engkau berselekeh seperti selekehnya pakaian seorang hamba dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata atau minyak rambut dan jangan engkau terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kezaliman. Jangan buat benda-benda yang tak elok, benda maksiat. Benda-benda perkara yang melampaui sempadan syariah. Berpada-padalah di dalam tindakan kita. Dan jangan kau memberitahu anakmu dan isterimu apatah lagi orang lain akan berapa jumlah wangmu. Kerana jika mereka mengetahui bahawa wangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Ini kita kenali sendirilah sifat ahli keluarga kita sendiri. Kan? Kadang-kadang ada aib yang perlu dipelihara. Ada perkara yang boleh dikongsikan. Itu maksud dia. Dan jikalau mereka mengetahui bahawa wangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Kan? Ungkit-ungkit pula. Dan renggangkan dirimu daripada mereka, tapi engkau bukan menges dan lemah lembut terhadap mereka, tapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan engkau suka bermain dengan hamba-Mu, nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Maksud katanya, tindakan apa sahaja, satu pertengahan, yang kedua jangan melampaui batas, yang ketiga bersesuaian dengan keadaan yang sepatutnya. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelojoh dan fikirkan baik wajahmu. Dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Dan apabila telah hilang marahmu maka bercakaplah baik-baik. Kawal emosi, kawal dari sudut sifat kita supaya dalam apa jua keadaan ketika mana kita geram marah sekalipun tidak menghilangkan kehormatan diri kita. Kadang-kadang bila kita tak boleh nak kawal emosi, perasaan,
maka dilepaskan, diluahkan tanpa kawalan, tanpa ada keseimbangan, kestabilan emosi kita, maka jatuh maruah, maka itu akan mencari dari sudut kehormatan diri yang selama ini yang dibina. Dan apabila sultan pemerintah mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Kena berhati-hati, supaya jangan kita jadi hamba kepada dunia. Dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang sahaja, kerana dia adalah musuhmu yang paling berbahaya, dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada maruahmu. Nak cari sahabat yang boleh sanggup bersama-sama susah dengan kita dan sama-sama berkongsi nikmat ketika mana senang. Tapi selalunya nak cari sahabat yang gembira ni disebutkan senang, tapi nak cari sahabat ketika menangis susah ni susah. Kerana apa? Tidak ada orang yang mau susah. Melainkan orang tadi itu sanggup berkongsi rasa dan pengorbanan bersama-sama, itu adalah sahabat yang baik. Sebab itu bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, kita boleh lihat kenapa kaum Ansar ni dipuji dan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sanggup merasai kesusahan bersama dan berkongsi akan kelebihan yang ada pada diri mereka terhadap tetamu daripada Mekah, iaitu Muhajirin yang datang ke negara mereka tadi. Maka ini adalah satu sifat persaudaraan di dalam Islam yang asasnya meletakkan paksi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya dalam keadaan tidak pentingkan diri sendiri tetapi berkongsi akan manfaat bersama. Dan yang ketiganya saling menghormati di antara satu sama lain. Ansar menghormati kalangan Muhajirin kerana mereka sahabat yang terlebih awal bersama dengan Rasulullah dalam perjuangan Islam. Muhajirin pun menghormati sahabat Ansar kerana apa? Kerana mereka banyak membantu dan atas kemurahan hati mereka dalam memberikan bantuan, sumbangan, perkongsian, maka mereka juga adalah orang yang terbaik diberikan penghormatan ke atas sumbangan mereka tadi itu. Baik, maka selesailah dari sudut perbahasan kita pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah, yang mana terdapat 3 bahagian. Yang pertama ada adab melaksanakan ketaatan, yang kedua cara-cara meninggalkan maksiat, yang ketiga ada adab pergaulan dan persahabatan. Banyak perkara yang disentuh oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk menjadikan kehidupan kita ini lebih baik. Kehidupan kita ini dalam keadaan disulami dengan keindahan adab-adab Islam yang lebih mencantikkan, yang menunjukkan begitu besarnya nilai dan moral di dalam Islam, dalam kehidupan yang kita miliki. Kerana orang Islam ni tidak sekadar kita panggil berbuat baik, tetapi dia mesti menjadi orang yang baik dalam keadaan dia berbuat baik. Kan? Maksudnya apa? Contoh, kalau dia bersedekah, dia sebaik-baik sedekah. Tidak sedekah dalam keadaan menghina, tidak sedekah dalam keadaan mengungkit. Kalau dia semayang, dia sebaik-baik semayang. Semayang dia dalam keadaan khusyuk mengasihi Allah. Kan? Kalau dia menjadi berkahwin, kan, berkahwin untuk ibadat, maka menjadi sebaik-baik pasangan, sama ada suami ataupun isteri. Kan? Jadi dia bukan sekadar berbuat baik, tapi dia mesti dalam keadaan dia tu menunjukkan dia adalah orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini, alhamdulillah khatam, dapat kita sama-sama menghabiskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah sebanyak 9 siri. InsyaAllah segala rakaman dia ada kita muat naik di dalam channel YouTube Zuhali Saiman. Dan kita akan nanti kita buat senarai main atau playlist. Boleh nanti untuk diulang kaji atau disebarkan kepada orang ramai. InsyaAllah sekadar itu saja. Nanti jam 9 malam ini. Jam 9 malam ini InsyaAllah ada satu kuliah online anjuran Pusat Islam UPM dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar UPM, yang mana saya akan memberikan pengisian pukul 9 malam ini yang bertajuk Ahlan wa Sahlan Ramadan, tetapi kita live di Facebook atau page Pusat Islam UPM, bukan di bukan di Facebook Abi Azul Saiman, tapi kita akan bersiaran langsung di page ataupun Facebook Pusat Islam UPM. Boleh terus pergi ke sana. Jam 9 ini kita akan kuliah online yang bertajuk Ahlan wa Sahlan Ramadan, kerana pada malam esok mengikut takwim kita akan mendirikan solat-solat tarawih menandakan kita telah memasuki satu Ramadan. Dan yang keduanya, insya-Allah sepanjang Ramadan nanti kita tidak ada kuliah maghrib,
kerana maghrib waktu berbuka puasa dan kita bersiap-siap untuk masuk isyak dan mendirikan solat-solat tarawih di rumah masing-masing berjemaah insya-Allah bersama ahli keluarga. Tapi untuk pengisian sepanjang Ramadan, insya-Allah kita akan buat tadarus dan tadabbur khas surah Al-Baqarah. Setiap hari 10 ayat, 29 hari 290. Tapi surah Al-Baqarah 286 ayat. Jadi kita boleh habiskan 286 ayat surah Al-Baqarah. Yang mana kita akan buat secara harian jam 2.30 petang. Di Facebook Abezuh Saiman. Nanti saya akan tuliskan juga hantaran dia di Facebook, minta sama-sama untuk sebarkan supaya kita dapat bertadarus dan tadabbur bersama-sama. InsyaAllah satu hari 10 ayat bermula pada 24 April. Bermula pada 24 April jam 2.30 petang secara harian surah Al-Baqarah. Kita akan khatamkan surah Al-Baqarah untuk tadarus dan tadabbur satu hari sebanyak 10 ayat tadarus dan tadabbur mengambil pengajaran umum asas yang terlibat pada ayat-ayat 10 itu yang dibacakan. InsyaAllah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Jangan lupa jam 9 malam ini di Facebook halaman Pusat Islam UPM. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.